Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Sulaiman 275250. Okay, hari ini saya nak membentangkan tajuk saya berkenaan bencana alam, iaitu banjir besar. Okey, bencana alam. Bencana alam bermaksud satu kesan buruk daripada gabungan aktiviti semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh dan banjir besar. Okey, seperti yang kita lihat, acap kali negeri-negeri di Malaysia seperti Kelantan dan Terengganu sering berlaku banjir besar. Ini kerana di negeri-negeri pantai timur pada pengakhiran tahun akan berlaku musim ketunjuh, iaitu hujan berpanjangan dari pengakhiran bulan hingga ke awal bulan. Okey, selain itu, punca-punca yang menyebabkan banjir adalah kerana terdapat sekelintir manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti-aktiviti haram seperti menebang pokok di hutan, menggali lubang untuk kepentingan diri dan sistem peparitan yang kurang terancang yang boleh menyebabkan banjir besar berlaku. Okey, pandangan saya kita perlu mengambil serius isu ini supaya pihak-pihak berkenaan seperti Jabatan Alam Sekitar dan perangkaan perumahan untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Selain okey, untuk maklumat, daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia di bawah Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, bagi tempoh 2018 hingga 2019 dapat dilihat kerugian sekitar 44 juta daripada sekitar 800 kejadian banjir yang melanda di seluruh Malaysia dalam tempoh tersebut. Okey, hal ini perlulah diambil serius untuk mengelakkan untuk mengurangkan belanjawan di negara kita di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil bin Abdul Ghani. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang isu semasa tentang bencana alam, banjir. Jika kita lihat di Malaysia, setiap tahun negara pasti akan dilanda banjir, sama ada besar ataupun kecil. Itu satu kepastian. Banjir biasanya di Malaysia berlaku pada hujung tahun, kadang-kadang hingga membawa ke awal tahun di bulan 1 atau bulan 2, bergantung kepada keadaan banjir, sama ada banjir itu besar, buruk ataupun tidak. Di Malaysia, banjir kebiasaannya berlaku di sebelah pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang yang kerap berlaku. Ini bagi saya, jika dilihat, terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan banjir di negara-negeri tersebut. Antara yang saya dapat katakan di sini adalah terdapat dua faktor utama. Pertama, jika dilihat kepada kajian MAP Malaysia, taburan hujan di hujung tahun di negara kita, umumnya di Malaysia, melebihi kebiasaannya, sehingga kita lihat setiap tahun hujan turun di bulan Disember ataupun awal tahun Januari, Februari lebih daripada kebiasaannya. Jika dilihat 2 atau 3 hari hujan tanpa henti turun di seluruh negara. Bagi kawasan-kawasan sebelah pantai timur, banyak kawasan yang mudah terdedah pada banjir. Kita lihat banyak hujan. Bila hujan melebihi taburan kebiasaannya, sungai-sungai akan tidak dapat menampung air banyak dan melimpahi tebing.
Ini menyebabkan kawasan yang rendah di belah-belah pantai timur akan mudah terdedah pada banjir. Dan ini jika dilihat, kerajaan perlu lebih peka untuk mengatasi langkah-langkah ini, kerana jika tidak diatasi, banjir akan terus berulang dan tiada penghujungnya. Yang kedua, saya lihat banyak di belah pantai timur umumnya kelestarian hutan tidak dijaga. Contohnya negeri Kelantan maupun Pahang, banyak hutan telah ditebang. Ini disebabkan kerakusan kita sendiri yang mengejar untung dan tidak menghiraukan alam semula jadi. Oleh itu, jika kita melihat bila hutan sudah ditebang, pokok-pokok di mana taburan hujan yang melebihi, bila pokok tiada, air akan terus mengalir ke dalam sungai. Jika kita lihat pada kajian yang dibuat oleh Prof. Media Dr. Kawi Bidin dari Fakulti Sains dan Sumber Alam menyebut dari Universiti Sabah, tumbuhan boleh dianggap sebagai satu struktur lembut yang mengawal banjir, hakisan tanah dan tanah runtuh. Ini satu fakta yang tidak dapat kita elakkan. Ini satu yang di mana tumbuhan juga mampu mengawal banjir. Menurut kajian, sebatang pokok yang dewasa dapat menampung atau menyerap air sebanyak 400 galon air, bersamaan 1514 liter. Jika kita bayangkan sebatang pokok ditebang, maka air yang diserap untuk sebatang pokok itu sudah tiada. Jika kita bayangkan macam mana kalau beribu-ribu batang pokok ditebang, apakah ini punca utama banjir berlaku? Bagi saya itu sudah pasti, kerana air terus mengalir tanpa diserap atau ditapis oleh pokok. Oleh demikian, marilah kita sama-sama menjaga kelestarian hutan bagi membendung masalah banjir ini terus berlaku. Saya rasa sekadar itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazli bin Nordin, nombor matrik 275837. Saya akan menerangkan tentang isu semasa bencana alam, iaitu banjir. Di Malaysia, sudah tidak asing lagi di kalangan rakyat negara ini, sudah menjadi satu kepastian setiap tahun negara akan dilanda banjir. Insiden banjir yang telah menjejaskan beberapa negeri di Malaysia sejak November 2020 hingga awal 2021. Banjir telah menyebabkan lebih 40,000 orang penduduk dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan. Banjir ini juga turut meragut beberapa korban nyawa serta menyebabkan hampir semua jenis pengangkutan darat di kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir terputus, seperti kereta, lori ataupun mana-mana pengangkutan darat untuk menghantar sektor makanan ataupun perkilangan. Okey, jika tidak di pantai timur, negeri sebelah utara seperti Perak dan Kedah akan mengalami situasi yang serupa lah. Banjir besar juga berlaku di Pahang, Johor seperti yang dialami sekarang. Itulah jumlah yang perlu kita tempuhi pada setiap tahun. Dalam tempoh 4 hari tahun 2020, kejadian banjir telah berlaku di 94 lokasi di seluruh negara. Jadi semua penduduk di Malaysia, terutama di kawasan yang terdedah dengan risiko berlaku banjir, adalah dinasihatkan supaya sentiasa peka. Bagaimanapun, dalam setengah keadaan, sebenarnya bencana alam yang berlaku bukanlah kerana kebetulan ataupun takdir yang ditentukan. Kegiatan pembalakan, penerokaan hutan adalah antara punca-punca yang menyebabkan bencana alam menjadi buruk dan mendatangkan kemusnahan besar, seperti banjir besar, banjir kilat. Mana-mana bencana alam yang berlaku disebabkan oleh sebab-sebab kecuaian ataupun kerakusan manusia terhadap alam sekitar. Okey, justru itu
kita boleh gunakan isu-isu semasa ini sebagai panduan ataupun langkah-langkah awal supaya kita bersedia dalam keadaan banjir. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Johan, nombor matrik 275135. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca kenapa berlakunya banjir. Terdapat 5 punca kenapa berlakunya banjir. Yang pertama, hujan yang berterusan. Hujan yang turun berterusan tanpa henti-henti akan menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan tanah rendah. Air hujan yang turun akan dialirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Yang kedua, proses pembandaran atau pembangunan yang tidak terancang. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipermodenkan. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Yang ketiga, hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan oleh 2 faktor, iaitu hakisan berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Faktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat. Air akan mengalir deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu mendapan dasar. Manakala, bagi pembuangan sisa domestik pula dilakukan oleh manusia dengan membuang sampah ke dalam sungai. Kedua-dua faktor ini menyebabkan sungai menjadi cetek dan mengakibatkan berlakunya banjir. Yang keempat, pembalakan dan kemusnahan hutan. Hutan berfungsi sebagai pengimbang ekosistem hutan, menyerap air hujan yang turun ke bumi dengan kadar antara 2% hingga 20%. Kemudian, air yang diserap akan dialirkan ke anak-anak pokok melalui akar. Ada juga proses pengeluaran dilakukan dengan membebaskan semula titisan-titisan air ke udara. Dengan ini berlaku kitaran air secara semula jadi. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Sungai tidak dapat menampung air hujan dalam jumlah yang banyak. Pada masa ini, limpahan air sungai akan berlaku mengakibatkan banjir. Yang kelima, sistem peparitan tidak terancang. Masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem peparitan yang dibina serta ia terlalu cetek dan kecil. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit menyebabkan banjir kilat berlaku. Ini kerap berlaku di kawasan bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, nama saya Muhammad Ali Mirzali, nombor matrik saya 274381. Hari ini saya ingin membicarakan tentang tajuk kami pilih adalah falsafah alam sekitar, iaitu bencana banjir lah yang selalu kerap berlaku hari ini dan satu musim 2-3 kali. Sudah terbiasa di negara kita ni banjir dan sudah jadi perkara biasa lah banjir dan sebagainya. Sebab apa dia, dan saya mengambil dalam tajuk bencana banjir ni saya mengambil adalah cadangan mengatasi bencana banjir. Jadi apa itu cadangan mengatasi bencana banjir ialah yang pertama adalah mempertingkatkan sistem saliran dan peparitan. Kedua, mengawal pembangunan yang pesat. Dan ketiga, penswastaan projek penyelenggaraan sistem saliran dan peparitan. Keempat, meningkatkan undang-undang yang sedia ada. Hari ini memang kita kerajaan perlu memperketatkan undang-undang. Sebab dengan cara ini dapat mengurangkan banjir di negara kita. Kelima, pembinaan benteng atau tebatan banjir serta penyediaan sistem amaran banjir. Dan akhir sekali adalah pemeliharaan kawasan hutan. Jadi mempertingkatkan sistem saliran peparitan yang pertama cadangan. Jadi meningkatkan kualiti, membaik pulih sistem peparitan lah. Sebagai contoh, pembangunan yang baru dibuka supaya pihak kerajaan membuat pemantauan yang sangat kerap lah. Supaya dengan langkah pemantauan ini dapat
melihat apa yang berlaku sebelum pembangunan tu dijalankan. Masih bangunan ini sudah ada sistem pemaritan ke belum. Itulah salah satu langkah lah mempertingkatkan sistem saliran dan pemaritan. Dan maka dengan adanya sistem pemaritan dan sistematik ni, air dapat mengalir dengan lancar ke sungai-sungai utama dan seterusnya ke laut lah. Malahan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap pemaju yang tidak mematuhi syarat ataupun tidak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab lah. Yang kedua adalah mengawal pembangunan yang pesat. Kawasan-kawasan hulu selalu dikawal kadar pembangunan yang merakumi juga kawasan tahan air seperti hulu Sungai Dandang, hulu Sungai Air Hitam dan Sungai Air Terjun lah. Pihak kerajaan wajar meningkatkan penguatkuasaan atas undang-undang ke atas pemaju-pemaju perumahan berkaitan dengan pembangunan tanah dan lereng bukit. Melalui kaedah ini, jumlah aliran air ke dalam sungai dapat dikawal dari semasa ke semasa. Justru dapat menghindari kejadian banjir terutamanya di kawasan sungai, kawasan bandar dan hulu bandar. Dan ketiga adalah perswastaan projek penyelenggaraan sistem saliran dan pemaritan. Projek-projek pembaik pulih saliran dan pemaritan sedia ada adalah sangat penting. Oleh itu yang demikian, penyelenggaraan secara berjadual mesti dilaksanakan terutamanya sekali di kawasan-kawasan bencana banjir. Pihak kerajaan juga boleh menimankan kaedah penswastaan sebagai cara untuk mengurangkan beban kewangan ataupun tenaga kerja, tenaga manusia dan peralatan, teknologi dan kepakaran. Ini disebabkan kaedah swasta mempercepatkan proses pelaksanaan projek-projek pengawalan banjir di negara kita. So yang keempat adalah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Dengan ini penguatkuasaan undang-undang secara bersungguh-sungguh bagi menghalang masyarakat awam daripada terus membuang sampah ke dalam sungai, ke dalam separit dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat hari ini di Singapura. Di Singapura, kerajaan mereka mengenakan denda yang sangat tinggi kepada masyarakat ataupun kepada rakyat yang bekerja di Singapura, tak kira lah daripada luar negara ataupun dalam negara, akan dikenakan denda yang sangat tinggi harganya. Siapa yang membuang sampah di dalam sungai ke, dalam parit ke, di dalam bandar ke, akan dikenakan tindakan lah. Jadi Singapura adalah salah satu contoh yang terbaik yang boleh kita ambil. Dengan cara dia hari ini, dia dapat mengurangkan banjir di negara dia disebabkan sistem saliran berjalan lancar seperti sungai mereka dan sistem pemaritan mereka. Yang kelima, pembinaan benteng atau tebatan banjir serta penyediaan sistem amalan banjir. Hari ini kalau kita tengok ini terutama kali di Kelantan. Di Kelantan contohnya di Tumpak Pasir Mas, di sepadan Teleng, Sungai Golok itu berlakunya banjir selalu kerap berlakunya banjir di Kelantan terutamanya. Disebabkan apa? Sebab sepadan Teleng menyediakan benteng yang sangat tinggi. Hampir 20 kaki benteng yang dibina di Teleng, dan di negara kita Malaysia tiada benteng. Menyebabkan air melimpah masuk ke negara kita. Tekanan air daripada Teleng menyebabkan masuk ke negara kita, dan hampir Tumpak, Pasir Mas, Tanah Merah hampir setiap tahun, setiap musim akan kena bencana banjir. Jadi dengan langkah pembinaan benteng ini dapat mengurangkan banjir di negara kita. Yang keenam adalah pemeliharaan kawasan hutang. Kegiatan pembalakan di mana penerokaan di pinggir sungai digemari menyebabkan tanah terhakis, runtuh dan sebagainya. Terutama sekali di hulu-hulu lah. Dengan pembalakan ini dapat banyak sangat berlakunya banjir disebabkan banjir daripada hulu ni adalah disebabkan inilah pembalakan hari ini. Dan dengan inilah kerajaan perlu mengambil undang-undang ataupun menghukum mereka ni, siapa yang buat pembalakan yang haram mengenakan hukuman yang berat. Contoh penjara 5,000 denda sebanyak 5,000 hingga ke 50,000. Sebagai contohlah, dan penjara 10 tahun ke 20 tahun dan sebagainya lah. Dengan pemeliharaan kawasan hutan ni adalah sangatlah penting hari ini dan dapat mengurangkan bencana banjir di negara kita. Sekian daripada saya cadangan ya.
cadangan mengatasi bencana banjir. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Helmi bin Mustafa. Saya akan membincangkan tentang kesimpulan tentang banjir yang berlaku di Malaysia. Banjir hanya menjadi satu masalah jikalau ia berlaku di kawasan penempatan manusia dan mengganggu kehidupan biasa manusia. Malahnya, banjir ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, iaitu tiada satu jalan penyelesaian untuk mengatasi banjir di Malaysia. Walau bagaimanapun, masalah banjir dapat dikawal dan dikurangkan tahap seriusnya. Dalam laporan projek yang kumpulan kami buat, kami telah mengkaji punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir dan beberapa langkah kawalan banjir yang dicadangkan. Beberapa langkah kawalan banjir telah dicadangkan, tetapi banjir masih tidak dapat dikawal dengan sebaik yang mungkin. Keadaan ini berlaku kerana wujudnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak memberi kerjasama. Contohnya, masyarakat membuang sampah ke dalam parit dan sungai. Pihak pemaju yang tidak menghiraukan impak pembangunan terhadap alam sekitar. Dan penghuni perumahan sementara yang enggan berpindah kerana mereka ingin mengaut keuntungan besar daripada papasan yang diberikan. Hal ini telah mengganggu langkah-langkah kawalan yang dicadangkan dan keberkesanan yang terjejas. Dalam laporan ini, kumpulan kami membuat kajian yang terperinci dalam kerana masalah mendapatkan maklumat halangan-halangan yang ditemui, termasuk keengganan pemberian maklumat oleh pihak yang tertentu, serta masalah kekurangan masa dan kos. Bagaimanapun, pengumpulan data dan analisis data, keterangan dan huraian telah dibuat sejelas mungkin. Sekian, terima kasih.